Alhamdulillah, kita banyak-banyaklah ucap kalimah Alhamdulillah. Kalimah memujikan Allah. Ah, kita puji kepada Allah pasal Allah cukup segala sifat kepujian. Segala sifat kepujian sangat cukuplah pada Allah, ataupun sifat yang sepatutnya kita puji. Pasal sifat kepujian yang ada pada Allah itulah sifat hak sengati, hak sungguh, hak sebenar. Hak yang duduk di kita ni hak palsu ataupun hak penipu. Gina pejam mata tak ada apa tu je, jelek lah. Bawa orang bismillah pejam mata. Allahu Akbar. Lepas ni jauh lagi. Pukul 12 dia tak pejam mata. Tula tapa widik kata lagi. Tula tapa pai. Masya Allah, ala orang tua pun ala bapa izin. Ya, tak tidak izin pun bapa izin. Sifat yang sifat kepujian. Ada sifat kepujian. Makna sifat hak yang sepatut kita puji. Hak duduk di Tuhan ni, hak sungati, hak sungguh. Hak kita ni panggil sifat pelesu. Kita misal boroh di Tuhan pun ada, di kita pun ada. Betul tak tu Haji? Sama-sama ada tu. Boroh di Tuhan pun ada. Patut di kita ni pun ada. Tapi sifat boroh hak Tuhan tu hak sungguh, hak kita palsu. Gena boleh kata hak Allah Ta'ala ni sifat bawah ni hak sungguh, kerana sifat bawah hak duduk di Tuhan ni sedia kala qadim. Hak kita ni baharu, lagi pula bercedek-cedek untuk punah. Dia tua tak ada lah sifat tu kan. Hak Tuhan ni zat dia tak punah, sifat dia pun tak punah. Artinya qadim sedia kala. Habaq tu hak kita palsu, hak Tuhan hak sungguh. Jangan hak duduk di kita. Nak berapa hari sangat. Ada pun hak Tuhan sungguh. Hak kita palsu. Sebab itulah kita kiaslah sifat-sifat kepujian Allah Ta'ala hak yang lain sepa saja. Semua tu hak sengati, hak sebenar, hak sungguh, hak hakiki. Hak kita ni hak palsu. Lepas tu apabila kita nampak situ kak, siapa dia yang sepatutnya kita puji? Tak ke Allah Ta'ala. Sebab tu kita puji kepada Allah biar banyak-banyaknya. Puji Tuhan banyak. Pasal apa boleh puji nak puji Tuhan banyak? Pasal Tuhan ni kasih kepada dipuji. Pasal Tuhan ni kasih kepada puji. Pas kita kasih tak? Kita kasih tak? Orang puji. Haji kasih, tapi hak balik kita kalau berkeni kepada puji, lepas tu orang puji acak-acak, dia nak jadi kok lain. Nak makan ni tak gitu kan. Beragai hak kita. Ada pun Tuhan apa? Pasal tak ada dah orang lain. Ada lagi ke Tuhan hak besar, hak mempunyai kebesaran lebih pada Tuhan Allah ni, ada lagi ke? Tak ada. Sebab tu pujilah, tak ada gaduh pun. Dan Tuhan ni sangat-sangat suka kepada orang puji. Masya Allah. Lebih-lebih lagi, puji ni jadi asbab bagi Tuhan nak tambah rahmat. Puji ni
jadi asbab bagi Tuhan nak tambah nikmat. Puji Tuhan ni jadi asbab bagi Tuhan menolakkan azab. Dengan sebab puji ni Tuhan tambah rahmat, tambah kasih sayang lagi kita. Dengan sebab puji Tuhan ni Tuhan tambah lagi nikmat kita. Dengan sebab kita puji Tuhan ni Tuhan menolakkan azab daripada kita. Lepas tu tak penting nanti apa lagi. Tu habaq tu pujilah Tuhan banyak. Puji Tuhan banyak. Alhamdulillah. Lengah we alhamdulillah sama. Allahu akbar. Lengah we Allahu akbar. Subhanallah. Lengah we subhanallah. La ilaha illallah. Lengah la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu tengok boleh tahan puji, nak puji dengan apa. Yang dia terlekatnya tu macam mana tak boleh puji. Puji boleh tahan puji, nak puji dengan apa boleh. Tapi hak yang dia terlekatnya tak boleh nak puji banyak-banyak, mana tak dia. Masya-Allah. Satunya malah kena tahbuti tu dijawab malah. Tu dia. Lagi pula kita nak menambah kasih sayang Tuhan ke kita. Nak beri Tuhan sayang lagi kita. Pasal kita ni terasa kata kasih kita ke Tuhan ni sikit. Tok Haji kata banyak dah kasih kita ke Tuhan sikit. Sikit lagi. Tak banyak lagi. Ukur mana ukur? Ukur mana? Ukur. Pengukur dia tak ada payah sikit habuk. Kata kita kasih Tuhan ni sikit. Masya Allah. Tengok tu. Setengah orang dalam kebun boleh pergi. Tapi sejak tak boleh pergi. Mudah ya hukum. Ukur yang ada ayah sejak tak boleh pergi. Tuhan mula kata kasih Tuhan. Tak boleh pergi, kita tak boleh terima. Kalau kebun boleh pergi, mudah ya pengukuran kita. Lepas Tuhan kenewi kita kasih banyak kau, we kenewi kasih sikit. Jawablah tu. Tuhan nak we kita kasih ke dia banyak kau, nak we kita kasih ke dia tu sikit. Tak berani nak jawab menang tu gini boleh dah weh. Tuhan ni berkenan nak we kita kasih ke dia banyak, ko nak we kita kasih ke dia sikit, ko nak we kita tak usah kasih ke dia. Kasih banyak. Lepas tu berarti kata kasih yang ada di kita lah ni, kasih kita ke Tuhan yang ada di dalam hati kita lah ni, kita terasa sikit. Tak padan dengan dia kasih kita. Betul tak? Tuhan kasih kita ni, Masya Allah. Ihsannya Tuhan ke kita, buat baiknya Tuhan kita. Tak usah kata berjalan, tak usah kata berhungar, tak usah kata punya nasi. Ada tanda kata Tuhan buat baik kita ni. Kelik mata pah ni, hak kita ke hak Tuhan bui. Kelik mata ni, cuba buat kita pakat celak mata boleh seminit ya dak. Tak usah kelik. Boleh dak tak? Tak boleh duduk. Hak itulah kata Tuhan ni buat baik kita banyak. Pak kita ni Masya Allah, Tuhan muluk kata kasih tapi nak mikir perihal Tuhan tak pandang. Tak ada gampang Bila-bila lalu boleh sebuti tak apalah. Jangan murid sudah. Tu. Tak ada gampang Sebab tu sebutlah Tuhan banyak-banyak. Nak Tuhan kesia lagi ke kita. Ya buat baik kita. Kita dah berasa kata kesia belah dia kita ni sikit. Sebut banyak. Dia kesia lagi ke kita. Dia kesia, dia tambah nikmat.
tambah kesedapan, tambah sehat, tambah kaya. Nak tu kalau sebut kaya nak lalu. Kalau sebut hak lain tak cak hati. Nui tambah nikmat. Dia sebut kata nikmat cukup. Kaya, sehat, gagah. Tu dia nak lah. Tu yang panggil nikmat lah. Apa nak wui Tuhan tambah tak? Ya nak wui Tuhan tambah. Apabila nak wui Tuhan tambah nikmat lagi, mung terima kasih ke Tuhan banyak. Barulah Tuhan beri rahmat kepadamu berlipat ganda. Barulah apabila kita mati, Allah akan tolak azab daripada kita. Selamatkan kita daripada azab neraka. Itu yang kita nak. Mudah-mudahan Allah akan beri rahmat kepada kita lagi. Tambah nikmat, tambah rahmat ke dia lagi. Dan berpanjangnya kita di dalam sehat dan panjang umur. Di dalam taat terus-menerus lah insya-Allah hingga sampai kita mati di dalam husnul khatimah. Amin insya-Allah. Mari sambung kitab pula tu Haji. Kita duduk bercara perihal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab masalah 10 soalan hak yang ditanya oleh orang Khawarij. Orang Khawarij ni satu golongan yang terkeluar daripada mazhab Pak. Apa kita kalau kecek itu ni. Orang Khawarij ni satu golongan yang keluar daripada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang Khawarij. Lepas tu, orang Khawarij ni walaupun dia sesat, tapi dia alim. Sesat tapi dia pandai. Kita dah bimbing kita ialah sesat tak buat kita? Tak. Tapi tak pandai. Sesat tak kita? Tak. Tapi jahil. Kita tak sihat tu. Tak si ke kelimah tu. Tak si ke kelimah tu. Kelimah jahil tu tak si dengar. Tak si dengar tu. Nak kita tak sesat. Tapi kita tak jahil. Orang Khawarij ni minggu lepas kita dah baca. Di pasal dia berdeki kepada Sayyidina Ali, pasal Nabi kita puji kepada Sayyidina Ali telajak. Puji telajak. Sehingga siapa Nabi kata ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni gedang ilmu dan Sayyidina Ali itu pintu gedang. Aku ni gedang ilmu Nabi kata. Lepas tu kalau dia mau nak cari barang dalam gedang tu kak, pintu dia kok Sayyidina Ali. Ada. Ya gedang ni kelang. Kelang ni ya ada pintu dia. Pas kalau nak ambil barang dalam gedang ni, kalau tak masuk pintu dia tak boleh. Pas pintu dia nak masuk ke mana? Masuk ke Sayyidina Ali. Apabila masuk ke Sayyidina Ali, seolah-olah gedang kelang ilmu yang ada di dalam perut Nabi itu sama Sayyidina, masuk ke pintu Sayyidina Ali, semua boleh ambil. Tak tanya Nabi pun tak apa, tanya Sayyidina Ali pun tak apa, boleh ambil selalu dah berbagai-bagai ilmu daripada Sayyidina Ali. Pasal Sayyidina Ali ni Nabi Bani kata supaya pintu gedang, pintu kelang tu. Lepas tu orang Khawarij yang berdeki. Lalu tu lah gini weh, kita terasak. Kita terasak Sayyidina Ali. Kita terah Sayyidina Ali tak apa, jangan terah kita sudah. Lamanya waktu Baba Mizi ni kena buat hubak sikit. Dan siap dulu. Kita akid dia dulu je dak amai. Kita tak pandai. Ali tak apa lah, hak sungguh. Ni. Maka orang Khawarij 10 orang dia mari tanya Sayyidina Ali. Dia tanya satu masalah. Kalaulah satu masalah 10 orang mari soal, lepas tu Sayyidina Ali boleh jawab dengan jawapannya. Alasan 10 kali orang soal ni dia boleh jawab dengan jawapan yang berlain ni. Soalan tu lah. Soalan yang sama tapi jawapannya berlain ni.
Tahulah kata dia ni luah pengetahuan. Nah, ilmu luah sungguh. Nah, dia mari tanya masalah apa? Dia mari tanya Sayyidina Ali kata ilmu dengan harta ni hak mana lebih? Lepas tu kita bercara siapa ke yang berapa dah? Tadi ke-8. Pasamu di hari ni yang ke-9. Ya, yang ke-9. Gitu. Yang ke-8. Nah. Jadi orang yang ke-8, orang Khawarij mari tanya pula Sayyidina Ali, wahai Ali, wahai Ali, ilmu dengan harta ia mana lebih? Kita sama situ. Kemudian datang yang ke-8 bertanya ia, yang ke-8. Dia tanya hak semacam tak ni? Harta dengan ilmu mana lebih? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Ilmu lebih afdal daripada harta. Mana alasan? Ini alasan, ni dalil ni tempat kita serenung. Dia kata kerana harta binasa dengan lama masa dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu lama masa. Ilmu ni tak ada punah dengan sebab lama masa. Adapun harta dia lama dia punah. Betul tak? Itu betul. Tuai dia umur 70. Tahu mana? Telinga-telinga pun kurang, mata-mata pun kurang, pemikiran pun jadi benak nyanyak ke habis. Tapi ilmu duk bersinar. Hingga siapa setengah-setengah orang puji, oh Datuk ni. Umur 80 ni duk baca Quran. Duk baca Quran molek-molek lagi ada tengok. Duk baca Quran. Apa sekat dia nak pergi duduk, sekat dia nak pergi kana tak leh. Dia duk tahu tak ada duk sign dengan apa, duk sign dengan Quran. Tu tengok, masya-Allah, ni ilmu ni dia tak buruk. Tak buruk. Kihpa ni pucuk masa muda di hari tu dia biasa baca Quran. Mengatai 2, 3, 4 kali aci lacak. Lepas tu pergi musafahah pula sama tok guru. Aci, dia orang dengar salah tu dia boleh tegur. Lepas tu semasa apabila dia masa umur dia tua ke, dia duduk beramal dengan Quran tu, tuan nak pergi kana tak boleh. Allahu Akbar. Kita pergi berjumpa dengan satu orang tua. Pasangan orang tua. Allahu Akbar. Dia nak pergi kana tak boleh. Dia nak pergi tanah tak boleh, laki bini tu kak. Hak jatuh duduk di atas kisi malah. Di atas kisi malah lah, nak tak je kisi malah. Kisi malah orang kata. Di atas kisi malah ni kata cokok wasabah. Dia bangun pukul 2, pukul 3, dia bangun tu. Duk pergi wasabah. Lepas tu, hak tina tu, hak tina pun tua juga. Rebuh air, teh, Allah, kau hak jatuh. Tuan lagi kana tak boleh dah. Hak tina ni boleh khidmat lagi ketuk laki dia. Duk pergi wasabah. Lagi sejak pun tak boleh dah. Duk pergi wasabah. Masya Allah, ini ilmu. Hak yang kita nak bimbangnya, umur berapa dah Pak Cik? Umur berapa dah Mak Cik? Dia kata umur 80 dah. Wasbah tak ada, tapi remote terus tak ada tangan. Ni belah dulu. Remote terus tak. Mungkin nak pergi mana tak boleh kata. Terus tak TV dia jepek kan nanti halih. Kena contek. Tak tekan contek. Kena trong sam. Kena trong sip Masya Allah. Akhir umur tu duduk becek remote terosak, tak ada becek wasabah dah. Luah masa depan dia. Gitu. Kita nak jadi orang tua baik mana?
Masya Allah. Ha. Hak tu kita tak say lah. Kita tak say. Kesian orang-orang tua kalau belah tu kan. Kesian. Bah anak pula coba dia tua, beli TV sah dah hatta hak 30, 40, tegang-gang tak payah tengok. Berebut TV, berebut remote sekali dengan cucu. Cucu nak tengok lah akaun. Dia nak tengok benantai. Dia kena sarak kedi tu tengok benantai. Berebut dengan cucu. Kokek. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia berzikir dengan hati. Tu rugi kalau belah tu. Nah, bakal lu ingat Yasin. Ingat surah Waqiah. Ingat Tabah. Tabah ni penting benar. Surah Tabah ni orang tua. Pasal apa Nabi kita gelar kata surah Tabah ni al-mani'atu al-mumdiyatu min azabin nar. Satu surah yang nak selamat akan tuai dia min azabil qabri, daripada azab kubur. Orang buat amal surah Tabah ni orang panggil selamat daripada azab kubur. Ada sahih. Nah, orang panggil surah al-mumdiyah, al-mani'ah, surah yang lepas daripada azab kubur, surah yang menegah daripada azab kubur. 30 ayat. Tak ada banyak sikit apa. 30 ayat. Nah, tengok siapa Nabi kita tanya sahabat dia, "Mu tahu ke tak di dalam Quran satu surah yang ada 30 ayat tapi boleh menyelamat akan tuai dia tu daripada azab kubur?" Nabi kita sahabat jawab kata, "Kami tak tahu." Nabi pun selalu baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir hingga sampai akhir. Lepas tu haji dia buat surah mana dia buat amal? Tak dah. Alhamdulillah. Hak tak ada buat amal kena klik buat amal. Nak lepas daripada azab kubur. Orang yang lepas daripada azab kubur, hak balik dak pas lepas pada tu selesai. Dia mulanya masuk kubur ni, temung muka nakit, temung sujail akrab, temung tinin. Tinin ni 90 seekor ular yang ada kepalanya 99 seekor. Dia panggil tinin. Ni nanti nak kikir orang dalam kubur, nanti isak darah, nanti makan daging orang dalam kubur. Jam jeking kalau hantu temu selesai. Na'udzubillah. Tak email tanya kata nak ingat mulut ke, apa dia sorak ke. Hak nak baca. Nak baca. Sorak pun tak apa, dia ingat mulut pun tak apa. Nak baca. Ingat mulut baca aja tak jadi. Nak baca. Tu dia. Kalau baca jadi selalu dah. Kalau tak baca tak gerak. Ubat ni baik, penawar ni baik, dia tak makan selesai. Tak siam penyakit tu je. Allahu Akbar tu yang ke-8. Kemudian datang yang ke-9 bertanya ia orang Khawarij yang ke-9 mari pula, tanya pula. Wahai ahli ilmu dengan harta ni, hak mana lebih? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Ilmu afdal. Pasal apa? Kerana harta mengkeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Harta kerah hati. Ilmu menerang, cerah, mencerahkan hati. Allahu Akbar, Masya Allah. Harta kerah hati. Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang ada harta ni kerah hati. Pasal apa ni? 24 jam dia duk mikir perihal harta dia tu.
Dia nak hormat ke harta dia, dia nak meraihkan harta dia, dia bimbing ke harta dia, dia serabut ke harta dia. Nah, hingga aci siapa kata ajak pergi sejid kat sini. Nah, tak bisa dengar cerita Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib. Sa'labah ni banyak orang. Sa'labah sahabat Nabi pun ada. Ni pun sahabat Nabi, tapi Sa'labah bin Hatib ni dia jadi orang munafik. Nah, Sa'labah ni Masya Allah. Nah, orang gelar dia Himamul Masjid. Orang gelar kata merpati masjid. Burung pati masjid. Pasal apa dia rajin pergi ke masjid. Tapi dia orang sesat. Dia orang susah. Sudah beri salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tak ada tak iman nak doa, tak ada nak kata astagfirullahalazim 3 kali, tak ada nak subhanallah 3 akid pun terbit selalu. Buat acak-acak Nabi kita tertegah, wahai Sa'labah, geno aku tengok omong ni bawa Pak A supaya perangai orang munafik ni. Rajin dia semayang. Hingga siapa pala lutut kerai. Nah, Nabi kata, hadis kata rukbatuhu ka rukbatil ba'ir. Pala lutut dia kerai serupa dengan pala lutut unta. Pala lutut unta tak kambing, tak berarti kambing. Lembu jarang nak jadi kerai, tapi kalau kambing kerai. Pas ni serupa dengan pala lutut unta. Pala lutut dia kerai, pasal apa rajin sembahyang. Orang kata merpati masjid. Lepas tu Nabi tegah lah kan, lagu ni perangai ni, PA ni lagu ni. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, akhir pun peluk pergi selalu dah. Tak ada nak sebut podah. Nabi kita kata, wahai hak, kesialah kamu. Kenapa aku tengok mu serupa dengan orang bawa perangai orang munafik gini. Pas dia pun paling jawab ke Nabi, ya Rasulullah, saya orang sesak, saya orang susah, tegak semaya mari semaya ni, bini saya duduk di rumah telanjang, tak ada pakaian, saya kelik ni kerana nak pergi dia semaya pula. Susah sungguh. Lepas tu apabila Nabi tegah dia pun jawab lagu tu, dia buat hujung oleh sepatah. Ud'ullah, ya Rasulullah, ud'ullah ad'ullah an yaj'alani malan. Wahai Rasulullah, tolong berdoalah kat aku supaya Allah Taala beri harta kepada aku. Doa Nabi ni Tuhan tak tolak. Nabi tak doa lagi. Nabi kata, wahai Sa'labah, susahlah mudah gisijai, pada banyak payah gisijai. Nabi tak kata gitu. Nabi kata, wahai Sa'labah, sikitlah mudah bersyukur Tuhan daripada banyak payah bersyukur Tuhan. Nabi kata gitu. Tapi hak ni kita pindah. Kita tukar. Kita tukar jadi lagu mana? Sikitlah mudah gesejik pada banyak payah gesejik. Ya serupa ya dua tu arti tu. Kita pindah dia tu sikit tu. Kita buat arti dia selalu. Tak apa ni. Lepas lagi kelai. Semula dia masuk pula sama Nabi, ya Rasulullah, tolong doalah aku ni, Allah Ta'ala menjadi akad aku ni harta, pasal aku susah ni tengok bini aku ni telanjang. Nabi kaya gitu, wahai Sa'labah, sikitlah mudah bersyukur Tuhan daripada banyak payah bersyukur. Nabi tak saya berdoa ke dia, tak apa. Ya kelih. Lama-lama dia masuk sama Nabi, dia minta sama Nabi berdoa. Dia ni tak jadi ni. Kalau tak berdoa ke dia, tak jadi lagu tu. Nabi kata, Allahumma rzuq Sa'labata ma'lan. Ya Allah, memberilah rezeki kepada, memberilah harta kepada Sa'labah. Berilah harta ni kepada Sa'labah.
Maka Allah Ta'ala pun beri harta ke dia. Mula-mulanya seekor kambing. Seekor kambing mula-mula. Nah, daripada dia duk pergi seekor kambing, dia boleh pergi semaya di masjid 5 waktu. Nah, lepas tu kambing dia kau biak, kau jadi banyak. Dia terpaksa ambil kambing ni kena pergi perak bukit di luar kota Madinah. Apabila dia pergi perak kambing jauh sikit, maka dia mulai tak ada zuhur dengan asar. Dan maghrib, isya, subuh. Nah, kambing dia kau banyak lagi. Dia pun rupuk kat dekat kota Madinah banyak. Tak ada dah rupuk ni. Maka selalulah dia heret kau jauh. Maka dia daripada dem maghrib, isya, subuh, lah ni 5 waktu tak boleh lagi. Lepas tu, selepas daripada tu, nah lama-lama, dia sekali jemaah. Nampak jemaah sekali. Lama-lama Nabi kita tak ingat tanya, tak labah kana ni, aku tak rajin nampak ni ke masjid ni. Nah, sahabat Nabi jawab kata, dia dak belah kami aji tak ada nak mari semai jemaah sejid. Allahu akbar. Masya-Allah. Nah, Nabi kata kesiannya aku kepada Sa'labah. Lepas tu, selepas daripada tu, Nabi kita, Allah Ta'ala turun ayat fardu ke zakat. Nabi kita hatta orang suruh pergi royak, kata kami mu ni banyak ni kena keluar zakat. Apabila banyak kami kena keluar zakat, orang pun pergi royak ke dia, kata kami mu kena keluar zakat ni, kami banyak ni kena keluar zakat banyak ni. Dia pun tengok surat hak Nabi hatta awi ke dia kata bukan zakat lah ni, asyik kepala ni, jizyah ni, dia kata ni. Nanti tak apalah. Nah, aku menghitung posiak kak. Nah, aku nak pergi royak ke Nabi lah. Dia lepas. Orang hak pergi royak dia pun kelik. Semula senyap tak ada hari. Nah, tak ada hari juga zakat. Nah, lepas tu orang kelik royak ke Nabi. Nah, Nabi kita selalu berdoa. Nah, berdoa. Apa nama ni, hingga sampai Allah Ta'ala cop dia ni. Nah, termasuk di dalam kata orang munafik. Nah, dengan kisah ni Allah Ta'ala waktu ayat tu kan. Nah, wa minhum man ahadallah la in atana Allahu la asaddaqanna wa la akunanna minas salihin. Nah, ayat dalam surah Taubah. Dia kata setengah manusia, orang yang janji dengan Tuhan, kalau Tuhan beri harta kat aku nak sedekah dan aku nak jadi orang soleh. Tapi falamma atahum bakhilu bihi, apabila Tuhan beri ke dia sengati, kedekutlah dia dengan harta. Wa tawallau, dan berpalinglah ia daripada perintah Allah. Tak taat perintah Allah, zakat hak Tuhan suruh keluar, dia tak keluar. Lalu itulah fa'aqabahum nifaqan, maka lalu Allah Ta'ala pun tak tera, kata orang ni jadi munafik. Apabila Tuhan waktu ayat ni barulah dia berjerit meratap, dia baru takut. Apabila takut, dia nak taubat di zaman Nabi, Allah Ta'ala tak terima dia. Na'udzubillah ni. Ni harta. Harta ni kerah hati. Dia ada banyak-banyak, ia bukan banyak khabarah dah. Dia tak mikirlah kau ni kata kalau banyak ni aku kena sedekah, aku kena bantu orang kampung hak susah, bantu anak yatim. Nah, siapa dia nak buat kebajikan, buat masjid, buat kapal, aku nak beri. Dia tak jadi kau tu, dia jadi kau saya. Dia jadi berasa kau takut luar. Lepas tu dia berasa tak kena. Nak lagi. Sebutir bukit, nak sebutir bukit rak yang kedua. Boleh meko dah sebutir, nak meko yang kedua. Boleh kata cungak 3 butir, nak 10 butir lagi. Ya kikut tu. Tuai tu aman yang boleh dah. Nah, tak apa hari dah. Boh ke wah pinggan pun ada. Tapi tak kedekut lagi.
Ni perangai orang tu payah tak ke hati nanti pun. Na'udzubillah. Jadi kok tu harapan ni. Nah, ada lah orang yang borah hati tu ada. Tapi kebanyakan dia tak pergi kok borah. Dia pergi kau bertambah sayang. Bertambah kedekut. Nah, Masya Allah. Dia banyak orang nak masuk le pagar dia tak boleh. Dikung pagar, wak bubuh, wak letak orang jaga. Kau kuat. Tuan tak lagi sejik tak apa. Tu ya. Ni tengok saya nak li jawab dah ni. Harta ke hati. Allahu Akbar. Ada pun ilmu menerangkan hati. Orang panggil menerangkan hati, cerah hati, cerah. Nah, ilmu ni ia serupa dengan pelita. Nah, serupa pelita. Cuba malam-malam kita duduk dalam rumah kita, api elektrik ni, api pipa ni mati. Dia api mati ni, nah, kita berjalan lagu mana dia api mati. Gagal dah. Petang. Nah, rumah kita lek-lek. Rumah kita tutu-tutu. Dan kita pejam mata nampak kata dia duk betul-tu, dia betul-tu, tangga duk betul-tu, jukir duk betul-tu, jamai duk betul-tu. Nampak habis muka rumah kita. Nah, orang buta lagi dia nampak. Orang buta. Nah, dia buat nyakuk burung gitu kan. Orang buta, dia menyakuk burung, dia pelihara burung titik, pelihara burung ngobok. Lepas tu dia buat dawa gantung di dalam di layar rumah dia tu. Lepas tu dia ada kan dawa besi dia buat berlubang situ. Nah, dia buta tapi dia boleh ambil sarang burung dia holo ni. Nah, nyakuk sarang dia tu dia holo teluh. Betul lah baik. Dia buta. Kita ni hak tak buta ni suruh kelajak. Dia buta boleh holo takut lekat. Orang buta ni orang yang kata nampak di rumah kita. Tapi nah, dia api mampu saat ni. Walaupun rumah kita gagal tak? Gagal. Pelita buka dah. Baca. Oh, ni dia dah betul ni. Allah mujur tak sepak gelas. Tak dia tu gelas depan aku. Muka gelas. Ilmu apa sebab tu? Dia tak ada ilmu gagal. Tak cerah perut. Bergagal selalu dah. Orang tak ada ilmu ni kesian. Pada apabila bergagal, dia buat cara hidup hak patibak rabiak hak yang dia buat hari-hari tu, orang panggil dia mengikut nafsu, dia mengikut setan, dia ikut nafsu dia berasa nak buat apa, setan nak suruh buat apa, dia turut setan dengan nafsu, tu jahil tu. Dia gelak tu, gagal. Bahaya orang jahil ni. Orang tak ada ilmu ni bahaya. Apabila dia ada ilmu, maka ilmu tolong pimpin dia. Lagu ni jangan. Hak lagu ni baru kena dengan hukum. Hak ni baru sunat. Hak ni baru kena dengan hak wajib. Hak ni baru hak halal. Lepas tu dia tak tahu. Wajib ke tak tahu. Halal pun tak tahu. Haram pun tak tahu. Sah pun tak tahu. Batal pun tak tahu. Dia tak tahu. Dia buat juga. Artinya dia buat dengan apa? Dengan bergagal. Serupa dengan orang buta dah. Nah, pas ni duk sini ni dia duk gagal dah. Nah, pas dia duk gagal dah sini dia nak petak pintu syurga jumpa dak lagi. Inilah orang katanya. Duk sini duk gagal dah ni dalam dunia duk gagal tak tahu halal tak tahu haram dah. Pas nak petak pintu syurga temu. Abang tu tak temu pintu syurga, pas lagi temu pintu apa dulu? Pintu jahannam. Moga dia dah bergagal. Na'udzubillah. Dia pergi temu pintu jahannam dulu. Habis tu belajarlah ilmu, ngajilah. Rugi orang tak belajar ni. Nah, pas sayuk dah lagi faitan sayuk dah lagi. Tu haji kata sayau. Oi, tak ada orang ni lebih kakak kita abai kita. Kalau budak-budak ada kita. Kita melepang dah itu haji ni. Allah Akbar. Masya-Allah. Hati sayuk terang. Nah.
Tak sayuk dah. Gini boleh tak sayuk. Nabi kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah mung ilmu. Mula mengajinya kelas 1 mek mana? Kelas 1 tekah duduk dalam tu. Pas dia cok kelas berapa? Kelas 10. Tak. Kelas dia cok tu masuk dia lahap. Pas tu haji sayuk dah ni. Tak sayuk. Nah. Hok duk jadi sayuk. Tuju mana hok duk jadi sayuk? Hok duk jadi sayuk, Tok Haji duk saya nak wi masuk untuk belajar. Pasal Tok Haji duk saya ke Pauderia. Tu. Duk nak bela deria telajar. Oh dia bunga sejik tak boleh nak pergi belajar, tak boleh nak pergi selalu dah. Tu hok dah jadi sayuk ni, kawan tak boleh dah wei sayuk nak pergi tak ada dah. Duk bela deria. Tak gitu kan? Tak boleh, tak ada sayuk sikit apa. Kelas belajar ilmu ni tak ada sayuk sikit apa. Selagi mana kita nak bila rukun semaya tak cukup, selagi mana kita nak bila sifat 20 tak cukup, maka selagi itulah tak sayuk. Dan pintu rahmat Tuhan, kasih saya Tuhan tetap terbuka. Nah, don nanti nak terima kita semata-mata. Hak yang dok jadi telekatnya buat kita tak gi. Tak wi masa. Tuhan dak sayanya aku kasihlah ke dia tu, aku sayalah dia tu, geno dia tak wi hati langsung. Tak wi hati berpaling, terbuka hati langsung tu Tuhan dak saya sama kita. Pasal Tuhan royak dah, inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya kasih saya aku ni nak ukur tak leh. Luah langit, luah kasih saya aku lagi. Nah, luah langit bawah min, luah kasih saya aku lagi. Ukur siapa ke arah, luah kasih saya Tuhan lagi. Lepas tu kasih saya kita ni lipah ruah. Luah, tak ada tempat nak letak, tak ada tempat nak ukur. Tapi hak yang duk jadinya buat kita sepik dada telajau. Haji duk berasa kata pentingnya dunia, haji kita tak pandai. Kita sanggup duduk di dalam jahil. Kenal Tuhan pun tak si. Nah, Masya Allah. Tak jauh. Nah, tu dia. Cubalah. Nah ni sahabat tu dia kata ilmu itu menerangkan hati. Al-ilmu nurun, ilmu tu pelita. Nah ilmu ni pelita. Pelita. Ilmu ni serupa pelita cahaya. Nah serupa dengan cahaya matahari. Apabila kita ada ilmu kau, selalu cahaya matahari pun kau naik. Hati kita pun apabila bertambah ilmu, maka hati kita pun kau terbuka. Allahu Akbar. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Kemudian datang yang ke-10. Khawarij yang ke-10 mari tanya pula. Berkata ia Khawarij yang ke-10 dia kata ilmu afdal atau harta. Ilmu dengan harta hak mana afdal? Tanya Sayyidina Ali. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana ampunya harta mendakwa ketuhanan sebab hartanya, dan ampunya ilmu mendakwa akan kehambaan Allah. Nah, orang ada harta ni Tuhan sesat, Tuhan sesat, Tuhan tipu dia akib. Nah, dakwah dia naik siapa ke mengaku jadi Tuhan. Tu Allahu Akbar, Masya Allah, na'udzubillah. Nah, orang ada harta ni contohnya hanya contoh orang mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan. Pucanya dia ada harta, ada kekuasaan di dalam tangan kak berasa lebih. Dia lebih pok mengaku diri jadi Tuhan. Nah, bukan sore. Nah, dunia bukan sore. Semenjak umur dunia ni orang mengaku jadi Tuhan. Bukan sore, bila tak habis.
Tapi hak Tuhan cerita di dalam dunia, dalam Quran kak. Nah, tak ada banyak orang sangat. Hak timur sangat kak. Fir'aun. Nah, Fir'aun. Kali yang pertama, kali yang pertama dia kata, kali yang pertama dia kata, aku tiada mengetahui kata Tuhan, ada Tuhan selain daripada aku. Tu dia kata gitu. Kali yang pertama dia kata, ayat mana dalam Quran nak jemput tak boleh, tak mari lepala. Tapi arti dia kata, aku tak mengetahui, aku tak tahu pun kata ada Tuhan selain daripada aku. Akulah yang jadi Tuhan. Allahu Akbar. Ni ma'alimtu min ilahin ghairi. Tu kata, aku tak mengetahui kata ada Tuhan selain daripada aku. Tu Fir'aun. Aku tak tahu, tak rajin tahu ni. Aku tahu aku ni kata akulah jadi Tuhan. Itu. Nah, lepas pada tu dia kok pengkat raja dia tu koh tinggi, koh orang takut, koh tinggi, koh orang takut pengkat kerajaan dia tu. Nah, pemerintah dia tu duduk dalam tangan dia belakang. Nah, hingga sampai dia istihar kelimah yang kedua. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tak ada dah Tuhan nak lebih pada aku. Ni Masya Allah, orang ada harta nah. Fir'aun ada dah. Kita boleh pergi Mesir setahun tu. Kita boleh pergi Mesir belum pada khawi. Baru ni kita pergi Mesir. Allahu Akbar. Kita boleh tengok jasa dia. Kata Fir'aun ni mengaku jadi Tuhan pun padai. Batu kita tengok pak batu dia susun tinggi tu. Pak susun tinggi tu. Susun batu pak segi tinggi tu, Allah. Tinggi sungguh. Tengah pada pasir tinggi. Bukan 3 butir hak kita nak tengok 3 butir, tapi banyak topok hak dia buat. Tapi hak tu hak besar sekali. Butir batu, sebutir sebatu, stok batu tu tak kurang pada 3 tan. Pas 3 tan ni dia akiknya apa? Kereta train tak ada. Kereta hak akik ini tak ada. Tapi dia boleh susung batu hingga sampai jadi pocok itu. Dia panggil ahramat. Piramid kalau bahasa kita ke piramid. Kalau bahasa Arab ahramat. Tinggi. Allahu Akbar. La ilaha. 3 tan sebutir akik ke mana? Tu Masya Allah. Ni kerajaan Fir'aun nah. Lepas tu tempat kita ajib nah. Batu tempat hak dia susung tu tak ada. Batu dia buat lain. Dia buat di satu istana dia pula sekali lagi. Pas dia akuk melalui sungai Nil. Pasal dia ni ada 3 istana. Musim sejuk, musim panas. Musim sejuk dia beralih duduk sini. Musim panas dia beralih duduk sini. Tu tak hebat dia. Tak ada orang jadi kerajaan hebat seperti dengan Faro ni tak ada. Payah nak jumpa dah lah. Hatu tengok Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tengok boleh dakwa ni sampai setengah tu. Allah. Apa tinggi berapa puluh kaki? 1000 kaki tinggi. Akik boleh. Pas dia pakai apa? Dia pakai rang orang hijau. Dia tak ada pakai kereta train. Pakai rang orang. Dia godek orang. Godek orang ni siapa dia? Hak jadi hamba dia. Hak dia buat seksa untuk buat kerja dia. Bani Israel. Bani Israel ni orang panggil keturunan Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel. Buat seksa oleh
oleh Fir'aun. Pasal Fir'aun ni dia keturunan Kibti, terakun lain-lain. Bani Israel ni bakal Nabi. Nah, bakal Nabi Yaqub alaihissalam ni keturunan Kibti. Nah, bakal lain-lain. Lalu itulah dia tak ada berasa bersalah pasal dia buat menyeksa orang lain. Bakal orang lain. Tengok nah. Masya Allah. Lepas ni, bakal dia ni, bakal Israel ni, ada berdiri orang, ada bunuh orang ke Palestin. Lah ni buat dia. Nah, lah ni buat dia, ada berdiri orang ni. Lepas ni, dia pegang buat dia ni. Nah, Ukraine dengan Rusia ni. Nah, sama-sama buat dia. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tuhan terima juga doa orang-orang kita ada doa ni. Tengok siapa kita berlawan sama dia, dia puas. Berdiri orang kita, dia main pula sama buat dia. La ilaha illallah. Ni tengok. Pas buat dia ni dalam 900,000 orang dah kena seksa di Firaun. Dia perak dia tu, akik batu. Akuk batu. Jauh tu. Sehingga siapa jadi Tuhan. Lepas tu, kita tengok. Buat-buat kita, orang kita, dia hak tepe, kau kampung kita ni, hak pasal lebih sikit, boleh pergi kita sejid. Dia kereta meko, kereta kudang kecuah tanah, banyak putih sikit, bukit kat tepi ni, hantar dia tak pergi sejid. Tak ada dah. Kita pun nak, kalau nak pergi, nak minta kerak, nak buat sejid sikit-sikit, berapa kali pergi sekali tak ada weh, duk bakar. Pergi sekali tak ada weh, duk Phuket. Pergi sekali tak ada weh, duk di Kuala Lumpur. Nak boleh jumpa tu. Pas nak boleh sapa ke rumah ni, nah, berapa sekilo nak masuk rumah, nak sapa ke rumah, pintu pagar. Buat kita orang sesak apa kita ni lagi cara orang kaya. Bukan senang. Ni tengok Nah, pas ada pergi sejak. Ada pergi sejak ni gak weh, hak jalan kaki 3. Kok. Dia seorang tu nak mari sejak dengan apa 10 orang. Moga kat tukak duk setuk dengan catang kena letak selipar hok dia hoi. Duk perangai dia poci tak letak selipar situ tengok. Hok ada pergi sejak kalau gitu. Nah, Masya Allah. Itu dia lah. Abang tu. Fok kita duk nak hak tu. Duk berkenal kau demo tu. Demo hak lebih tu. Duk tergamak kata wak. Nak wak. Apabila ada harta kak. Duk gamak kata wak kebajikan boleh lah. Sejak dengan rumah dia. Molek rumah dia dengan sejak lah kapur dia. Tak reti dah lah. Kita dia sejak molek pada rumah. Orang dalam kapur tu malah pergi sejak. Orang panggil reti kata orang tu orang bersyukur. Orang hak yang nampak kata orang tu banyak taat tu apabila masjid molek pada rumah. Tapi lah ni rumah dengan masjid mana molek tu haji? Rumah boleh buat 3 juta, tapi masjid 2 juta, 1 juta lebih tak sudah. Berapa puluh tahun dah. Pintu sejik, pintu jamai pun nak balik. Nah, cemat bila masuk pintu, masuk jambai dia sekali ada dengan putih rokok. Ada dengan apa macam-macam. Nah, terkadang setengah-setengah kampung. Nah, kita royak kata, tahun lalu tukar dia jadi. Nah, duit dalam kampung ni, jual dia boleh 8 juta. Dah satu kampung ni. Nah, dalam negara juga. Mana tak tahulah. Nah, hitung-hitung dia tu, nah berapa tan, hak ni berapa tan. Duit masuk dalam kampung 8 juta. Tapi sejik tak ada garik. Sejik serupa dengan jambai. Nah, lama kata kita duk kata pula. Nawiti Isa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ni tengok. Saya nak jawab, orang yang ada harta dakwa diri jadi Tuhan. Orang yang ada ilmu mendakwakan kehamaan hamba-hamba. Nah, dakwa kata hamba. Sayyidina Nabi SAW dia semaya sunat malam-malam. Aci bekok kaki.
Bekak mengekoh. Terhadap mengekoh. Nah, minta maaf nah. Nah, orang puan, orang Tino apabila dia mengandung, perut dia tu mengandung ya terik. Pada perut dia tu, nah jadi punah habis. Jalur orang Tino nyanyi. Itulah nak royak kata apabila bekak dia mengekoh. Dia mengekoh lalu dah perut ni. Maka kaki Nabi jadi mengekoh back tu. Pasal apa boleh mengekoh? Dia berdiri semaya lama telajak. Nah, dia berdiri semaya lama telajak. Nah, lepas tu ada Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kacau gino lalu." Nah, pasal Tuhan ni apa dah dosa mu hak telah lepas dan dosa hak lagi kerate. Tuhan apa dah dosa mu apa kacau gino gitu lalu. Nabi jawab kata gini. Nabi jawab kata, "Afala akunu abdan syakura?" Tak ke aku ni seorang hamba. Aku ni seorang hamba lagi pula yang banyak berterima kasih ke Tuhan. Hamba yang banyak berterima kasih ke Tuhan. Aku ni hamba aja. Buat setara ni tak pada lagi kalau buat henang kepada Tok Mulu. Moga kita hamba kita lekeh. Buat lagu setara ni Tok Mulu nak kena kedak lagi kita ni. Tu. Nah, dia yang aku kata hamba. Aku buat baik ke Tuhan, aku hamba. Aku buat baik ke Tuhan setara ni. Nah, Tuhan aku nak berkena kedak lagi, tak tahu kat aku. Nah, tu dia terasa kata dia tu hamba. Dia mengaku diri dia tu hamba. Tengok tu bukan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan rasul Allah. Muhammad hamba Allah, Muhammad rasul Allah. Muhammad rasul, Muhammad hamba lagi pula rasul. Bukanlah Muhammad raja lagi rasul, tak ada. Nah, Muhammad raja lagi rasul. Kita tak. Muhammad hamba lagi pula rasul. Rasul ni orang-orang panggil orang rakcai. Orang jadi kode, jadi suruh orang. Ikut orang suruh. Pas Nabi Muhammad, siapa dia suruh dia? Tuhan. Ikut Tuhan suruh. Tuhan suruh apa, Tuhan perintah apa. Moga dia hamba lagi pula utusan. Tuhan hantar untuk menyampai risalah Allah Ta'ala kepada segala manusia. Tu je Muhammad ni. Pas kita telah sedia maklum kata Muhammad ni ialah semulia-mulia makhluk. Tak ada makhluk nak lebih mulia pada Muhammad, tak ada. Nah, hingga siapa Tuhan kata, dengan kerana munglah aku jadikan semua makhluk ni. Nah, aku buat semua makhluk ni hey Muhammad kerana mung. Kalau tak bersabit dengan mung, semua makhluk ni akan tak ada. Tengok kata Tuhan kasih ke Muhammad setara mana. Nah, faham tak? Buat kita ni faham. Hani mengaji nawi. Allahu Akbar. Ilmu ni nak betul wah kalau orang ada ilmu tak. Nah, tu dia. Lepas tu? Nah, kata Sayyidina Ali. Tak cuk lagi cerita tu. Orang 10 orang dah Khawarij, 10 orang dah tanya. Sayyidina Ali kata jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, nescaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lain selama hidupku. Ya tak ni? Kalau mung tanya siapa mati aku. Nah, ilmu dengan harta hak mana lebih? Maka aku boleh jawab dengan jawab apa yang berlain-lain ni hingga sampai aku mati. Aku tak setuk nak jawab hak ni, so nak jawab mana. Alas saya kata ilmu ni lebih pada harta. Aku jawab sampai aku mati pun aku boleh jawab lagi. Nah, dengan tak ada tak ada kata berulang-ulang. Nah, dia boleh jawab. Ilmu lebih pada harta, alasannya begini.
Ilmu lebih pada harta, alasannya begini. Hingga siapa mati, dia boleh jawab lagi. Ini ayat kata dia alim sungguh. Nah, Masya Allah. Kita tak ada nak setara tu. Yang kita naknya. Nah, sifat 20. Nah, we bila boleh. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih qiyamuhu bin nafsih wahdaniyah hingga sampai akhir. Wujud artinya ada, aku tak terima Tuhan tak ada. Nah, qidam artis dia, aku tak terima Tuhan baru. Nah, baqa artinya Tuhan kekal ada selama-lama, tak terima Tuhan binasa. Nah, mukhalafah Tuhan ni tak sama dengan segala makhluk. Nah, aku tak terima kata Tuhan ni serupa dengan makhluk. Wi kata sampai ke 20 ataupun 13. Kalau tanya Tuhan hidup tukar ni. Nampak teruk dakwah tu deh. Hundur semula ada minta maaf tadi. Astagfirullahalazim. Nah, itu dia. Nak wi tahu tu pas tu rukun ayat semaya ada berapa? Batal ayat semaya ada berapa? Rukun semaya ada berapa? Batal semaya ada berapa? Nah, takbir semaya ni belah mana kata? Nah, takbir. Nah, nak akik tangan kau di mana? Setelah akik Allahu Akbar tangan nak letak ke mana? Pas Allahu Akbar ni kena niat betul mana? Nah, lepas pada Allahu Akbar ni nak baca apa? Lepas Allahu Akbar kabiran nak baca apa? Wajah tu. Lepas wajah tu baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabiran apa hukum? Sunat ke wajib? Nah, wajah tu hukumnya sunat ke wajib? A'udzubillahi minasyaitanir sunat ke wajib? Bismillahirrahmanirrahim sunat ke wajib? Alhamdulillahirabbil alamin sunat ke wajib? Nah, pas nak akik tangan takbir, akik tangan tinggi mana? Pas pria nak letak betul mana? Nah, lepas tu cek we perabi hingga sapa kepada assalamualaikum warahmatullah. Mulut kata assalam. Hak ni hak kata assalam wajib ke sunat. Paling kiri kanan paling kiri kanan wajib ke sunat. Paling sunat kata mana? Nah, nak paling ni paling tekah mana? Assalamualaikum warahmatullah. Kita kata hak tu dulu esok kau paling dulu. Pas barulah kita paling dulu, pas baru kita kata. Tu. Kena cek gitu. Nah, belajar semaya. Belajar sembah Tuhan. Pas Tuhan ni siapa? Tuhan ni Tuhan yang menjadikan kita sendiri, dan Tuhan yang menjadikan langit bumi, dan Tuhan yang beri segala kesedapan keserenak ke kita hak yang kita duduk sampai ke langit duk guna hak dia belaka. Lepas tu kita nak wi belajar setara ni, nak wi kenal dia, lepas tu nak sembah dia. Tak boleh. Ni kecek buat kuat tu. Tak boleh kau. Tak tu yang kita nak. Nah, bukan nak kata alai ajiu boleh buka pondok. Boleh belikan serba besar. Dah. Nak apabila kita pergi semaya di sejik orang hak nak turut balik belakang tak tergagai. Faham tak? Tak tergagai. Nah, ni hak makmum. Hak makmum pergi balik belakang. Dia ni jadi tak email pula dah. Aku kata sedap. Ni orang nak teruk lihat belakang pada sah kedak ni. Nah, Allahu Akbar. Nak wisah semaya diri. Paling tak ada hawa rukun semaya ni. Nah, mu ingat dak mu duk ngaji tadika. Cuba mu royak ke ayah sikit. Mu royak ke CD sikit. Nah, ni tak rajin bercara. Anak tadika ni, anak kelik tak rajin bercara weh. Rukun semaya tu, cuba tolong bila weh kat ayah. Ayah tak nak berapa ingat. Hidup bercara kat apa teh? Tak maaf nah. Nah, bukan duduk nah, macam le. Hidup bercara kat apa? Ni lemah ni. Lepas tu, nah, kita tetap kena mati. Walaupun kita ni seorang yang berjaya dunia. Dia ni 200 juta
Panlan, roilan, menlan, dia panggil. Dia boleh milik harta dia tu beratus juta. Nah, walaupun beratus juta tapi dia umur 80, dia kita mati, tinggal tak? Tinggal. Pada tinggal gitu berjaya ambil mana? Orang ada harta berjaya. Mana? Tempat berjaya ada harta dia punya kita tinggal. Boleh kedai berat. Kita letih jangan kira lah. Duk musing pala, mikir dalam pala. Nah, kita lah ni milik harta banyak dah. Hatta anak pula. We anak mengaji. We anak ni pandai barihan harta kita. Buka barisak situ, buka barisak sini. Tapi kita ni apabila mati tinggal untuk anak. Anak tinggal lah dah. Nah, akhirat hak sungguh. Tuhan iklan dah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Tuhan buat dunia, Tuhan iklan we kita kata akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dok tak percaya ke Tuhan situ. Dok percaya ke diri otak sendiri. Dok nampak kata berjaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini tengok. Allahu Akbar, kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, nasya aku jawab dengan jawab yang berlain-lain selama hidupku. Atau royak kepada 10 orang itu. Maka datang mereka itu 10 orang-orang Khawarij masuk Islam sekaliannya. Tengok, mengaku kata Sayyidina Ali ni betul sungguh, Sayyidina Ali ni alim sungguh, hingga siapa orang Khawarij mengaku bertaubat masuk duduk sebelah balik Sayyidina Ali berat. Tu dia nah. Masya-Allah. Habis cerita orang Khawarij, mari tanya Sayyidina Ali habis. Mari kita sambung satu hadis lagi. Nah, intaha fauri. Nah, intaha fauri. Nah, nama kitab, kalau tak nama kitab, nama tok guru. Nah, fauri tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang pertama untuk pagi ni, Nabi kata maning taqalah liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Allahu akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah ni beralih. Nah, beralih daripada satu tempat pergi kepada satu tempat kerana belajar ilmu. Beralih satu tempat, nah kepada satu tempat, turun tangga rumah mari sini. Nah, turun tangga rumah mari ke masjid. Yani ilmu syar'i. Jika nak pergi belajar ilmu ni, yakni ilmu syar'i, ilmu syarak. Ilmu yang dibangsakan kepada syarak. Ilmu ni, ilmu nak kita selamat di hari akhirat. Nah, ilmu agama lah kita kata mudah-mudah ilmu syarak ni. Nah, siapa dia berpindah, beralih daripada rumah pergi pada tempat belajar, bertujuannya nak belajar ilmu agama. Nah, ilmu nak tahu halal haram. Nah, ilmu nak tahu ketuhanan. Nak kena orang hak yang jadi Tuhan ni, nah sifat dia orang jadi Tuhan ni pesi mana, barulah boleh jadi Tuhan. Orang pesi kita ni manusia supaya kita ni cukup tak lagi sifat jadi Tuhan. Nah, tegamuknya Firaun mengaku diri jadi Tuhan. Cukup tak lagi sifat jadi Tuhan. Hingga siapa mengaku diri jadi Tuhan, boleh tak lagi dia ni jadi Tuhan. Nak belajar ilmu syarak, ilmu hak boleh kita sah amalan kita, ilmu hak yang boleh kepada kita kenal Tuhan. Nah, boleh kenal Tuhan, ilmu ketuhanan, ilmu orang yang cukup sifat jadi Tuhan. Nah, ni apabila kita ngaji sifat
orang yang cukup jadi Tuhan pesi mana, maka kita kenalah Tuhan hak sebenar, hak mana. Nah, kalaulah kita tak belajar ilmu ketuhanan, ilmu orang jadi Tuhan, maka kita tak tahulah siapa dia hak jadi Tuhan yang sebenar. Nah, tu dia. Apabila cukup sifat jadi Tuhan, boleh jadi Tuhan. Kita kena belajar ilmu lagu tu. Nah, kita turun daripada rumah dengan niat nak belajar ilmu lagu tu. Jawabnya, diampuni baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya. Maknanya tak ada nak langkah kaki, nak jalan menghadap kepada tempat belajar ilmu. Kalaulah dia turun daripada tangga rumah dengan niat belajar ilmu hak lagu tu, tak ada nak berjakah kaki, nak hola kaki berjakah tu, Tuhan apung dah dosa belah-belah. Tak ada nak berjakah. Nah, nak berjakah kaki. Nak pergi belajar, baru nak pergi belajar. Orang apung dah dosa. Nah, Allahu Akbar. Orang apung dah dosa. Kita nak tanya, peringkat kelah dapat keampunan daripada Allah ni kelah rendah ke? Ni. Nah, maknanya kita tak berasa berpuas hati lagi ke dengan janji nak apa dosa ni? Dosa ni nak boleh apa? Kena bertaubat. Kena bertaubat. Nah, taubat ni apa? Taubat ni mana setelah kita jatuh parit, kita naik atas batas mula. Orang taubat ni berarti kata orang ni, dia jatuh parit dah. Lepas tu nak naik atas batas mula. Tu orang panggil orang taubat. Orang ni orang tak kena dah. Nah, maka dia berpaling semula. Orang tua kelab. Jahil orang panggil. Nah, dulu dia tak kena dah. Tu orang panggil orang bertaubat. Apabila dosa, nak apa dosa kita dengan Tuhan, kena taubat. Tapi hak ni, Tuhan apa dengan tak bertaubat. Nah, lepas tu nak tanya, peringkat dapat keampunan dari Allah ni. Nah, benda rendah, benda lekeh kau kata. Keampunan dari Allah. Tuhan beri kelebihan kita, Tuhan ampun dosa kita. Nah, dia berasa kata lekeh kau kata tadi. Keampun ni. Nah, Allahu Akbar. Jangan pandai kata rendah, keampunan dari Allah. Tuhan ampun dosa kita ni. Nah, artinya Tuhan kasih sayang kita. Tuhan rahmat kita. Sebab itulah dia ampun dosa kita. Lepas tu, orang yang tak menghargai keampunan daripada Allah, orang tu tak kena Tuhan. Orang hak kena Tuhan, dia menghargailah keampunan daripada Allah. Orang tak kena Tuhan, orang tak nak berasa menghargai keampunan dari Allah. Betul tak? Seperti ni. Ni seperti ni. Nah, orang lain hak dia duk gila sangat, hak dia duk rebuk sangat. Dan dia berasa kata dia ni ada kehormatan, mikir, ada kehormatan dalam masyarakat apabila dia boleh diterima satu-satu hadiah daripada raja. Nampak tak ni? Raja holo kat dia, terung kaki sebelah kat. Betul tak? Lepas tu orang pukul gambar pukul gambar apa siap, bubuh dalam kerap. Buh dalam kerak, buh dalam bekas gambar, disakut dinding. Nampak tak tu? Lepas tu,
Orang mari, orang-orang ke dunia mari, naik ampa mari, puas mari, mau kita ya tengok gambar tu, ya takut selalu dah. Bukan tahu ada orang ni. Ya tak buat apa dah. Pada tengok gambar tu. Tu, pasal pun kita kenal raja. Kata yang kena pesta mana. Orang pada tengok tahu tu. Tak usah kata dia apa nama ni dengar suara dia. Pada tengok gambar tu ya. Orang takut dah. Nah, kata masya-Allah. Nampak tak tu? Pas kita ni kalau hak tu hebui, kita tak ada berasa belah mana. Tapi kalau hak pukul gambar, sambut dia, ambil dia raja, tepat dinding itu, oh. Kalau hak tu hebui, tak ada belah mana. Tak gitu kan? Pas ukur tengoklah hati kita takut Tuhan dengan takut dunia, takut siapa. Pas tu kerajaan Tuhan boleh ukurkan dengan raja dunia. Lepas tu kita ukur kata hati kita ni tara mana dengan Tuhan. Kalau hak dunia kita hormat, kita menghargai, kalau hak Tuhan kita tak menghargai. Raja dunia berapa ekor hak Tuhan buat jadi mampu. Firaun ni tak ada nah. Firaun. Tapi Tuhan wi mampu mudah-mudah. Selai dalam air lemah. Namrud mengaku jadi Tuhan juga. Tuhan wi mampu ngapa? Nyamuk seekor, nyamuk pula sayap kuda, masuk dalam kepala ketik otak. Nak wisia dia nak berubat dengan ubat lain tak boleh. Kena ambil kasut mai kata kepala. Dia jadi raja. Ambil kasut mai kata kepala, dia jadi raja. Namrud. Tuhan wi royak dah ni tengok. Tapi kita dok tak pergi situ ke Tuhan. Nak wi royaklah mana namang ni. Minta maaf dah tu. Kelolo je tu. Bukan kata kelolo kasar nak report kita bakal leda ni. Report kita mikir hak sungguh. Ni tengok ni. Namrud ni hadis royak. Kata kena nyamuk masuk. Nyamuk pula kah sayap kuda. Mari dak ketik otak ke aduh sakit. Tak menuju kata tak sia kalau tak ambil kasut mari kata kepala. La ilaha illallah. Orang jadi raja kena ambil kasut mari kata kepala. Barulah sia sakit. Buat kita tak cerah lagi ke? Dia dok malas nak pergi sejid lagi. Nak belajar hal Tuhan, nak cerah lah perut kita dok malas lagi. Lepas ni siapa dia wi kat ampun ni? Tuhan bui. Dalil kata besar dia ayat sendiri dalam Quran. Dia kata kena sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Satu ayat. Ayat satu lagi sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Belomo, badu, berebutlah kamu cari keampunan daripada Tuhan kamu. Suruh berebut apa daripada Allah. Pakat berebutlah nak wi Tuhan ni apa dosa. Berebut. Belamba. Nah. Apa ni? Tuhan perintah suruh kita berebut. Sari'u kalau kita ngaji pondok. Nah, PMA ketika jamak muzakkar mukhatab. Berebut. Berebut pakat berebut belakang. Cari keampunan daripada Allah. Suruh berebut cari keampunan. Pakat berebut. Cari. Nak buat baik mana ni? Nak wi Tuhan apa dosa aku ni? Mari belajar ilmu setengah daripadanya. Jakah kaki pergi sejid mari jemaah setengah daripadanya. Tu orang panggil pengkat maghfirah. Bahasa Arab, bahasa Melayu kata keampunan. Jangan pandai rendah ke? Jangan lekeh kau benar hak Tuhan bui ni. Pasal Tuhan ni nak ukur dengan raja dunia tak boleh. Maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin mana apa? Tanya Tuan Haji, dek keli tengok Tuan Haji. Dek gerai ke Tuan Haji. Nah, Maliki yaumiddin mana apa? Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Hari balas. Siapa dia jadi raja hari balas? Hari balas segala amalan baik jahat. Siapa dia jadi raja? Allah. Apabila hari balas? Hari balas hari kiamat. Nah, di hari balas segala amalan kita baik jahat, siapa dia jadi raja? Tuhan. Nah, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu kita nak buat baik dengan orang ni, orang hak jadi raja di hari pembalasan, nak beri dia rahmat kasih sayang kita. Nah, ada dosa sikit dia nak beri, kita nak beri dia kesian kita, dia apa habis, dia balas baik kita, dia tarik kita pergi boleh syurga. Nah, tengok ni Tuhan royak dalam Quran kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang nyawa kena mati belaka. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan bayar segala pengupahmu. Mu dak mari sejik. Nah, satu tapak banyak mana? Mu dak mari belajar. Tapak banyak mana? Aku nak wi upah belaka kamu, tapi aku berjanji nak wi upah di hari kiamat. Di hari kiamat aku nak upah lah. Tuwafau, nak mensempurnakan balasan kamu, nak sempurnakan upah kamu, no, di hari kiamat no. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang apabila selamat daripada neraka dan boleh dimasuk syurga, maka orang itulah beruntung. Orang beruntung, orang hak yang tak masuk neraka boleh masuk syurga. Orang tu orang beruntung. Betul pengertian. Nah, buat kita ni tak nampak beruntungnya, ialah nak boleh masuk syurga. Dok berhutang, dok puji, dok lemah ke orang mempunyai harta. Orang ada harta banyak, kita lemah puji. Dan kita semua sepakat kata dia ni berhutang. Walaupun dia ni tak lagi sejak. Betul pemikiran betul. Jangan nak belak. Dah kita ni ada Tuhan buat. Kita dak nyawa dengan oksigen hak Tuhan. Kita dak makan rezeki Tuhan. Sehat hak ni hak kita dak guna hak Tuhan. Apalah kita tak reti serupa dengan Tuhan hukum. Hak Tuhan hukum apa? Ialah orang yang boleh lepas daripada neraka, boleh masuk syurga, barulah orang ni berhutang. Nah, panas tak kita kecek ni? Nah, kita nak buat kita mikir kena dengan hak Nabi ajar, hak Quran ajar. Nah, pimpinan dari Allah, hak Quran pimpin baru kena. Nah, walaupun kita nak buat kebodohan, buatlah, tapi reti tu kena. ความคิดความอ่านให้ถูกต้องเลยpanggil. Cara ilmu tu betul. Ilmu hak betul, hak siapa dia? Hak Tuhan ajar, hak Rasul ajar. Dua ni ya ilmu hak betul. Ilmu lain kita mengaji untuk nak boleh bitar. Kita mengaji ilmu lain nak boleh gaji mahal. Setengah tu ya. Tapi apabila kita masuk dalam kubur, hak boleh bitar ni, hak boleh pengkat di sini manusia nak guna tak leh lah kubur tu. Kena guna hak ni nya. Nah, nak gaji mahal tak apa lah. Dan kita pun kena tupai orang hak ada gaji tu. Bukan kata tak pelakar sangat, tapi hak yang kita nak murih, kenapa kita sanggup jahil hak ni, hak kita nak tupai selepas pada mati. Hingga sampai hidup tu hak tu. Jual bergadar nak anak mengaji. Kita sendiri tak tahu rukun semaya, tak khabar. Nak murih? Jangan murih lah. Tak haji wayak lah tak. Bulan dapat, minggu dapat tak kena lagi. Boleh dapat tak kena lagi. Lagi apa ngejek serupa mung ni mizi. Oh tak boleh panggil bapa mizi lah. Panggil mizi. Kecek serupa ngamung ni tak boleh mengajar orang mizi. Oh, tu ya. Kita pun tak lagi tak apa. Nah,
Nak royak hak sungguh. Reti we betul kita tak sayang hak ni. Tak sayang ke hak ni pak kita Allahu akbar. Nah ni tak tahu menghargai ilmu agama ni. Nah, Allahu akbar. Tengok siapa kena kecek di demo, setengah-setengah dia kecek demo kecek dah, demo kecek dah. Lah, mau gimana anakmu cerdik? Oh, anakmu tengah mengaji matiung pun serupa, tengah mengaji patung pun serupa. Apa nama ni? Koreksi. Mau gimana tak mana? Tak pandap. Nak kepo tak pandap. La ilaha illallah Muhammad. Nak makan po kita tak pandap. Siap. Pai pang. Nak kepo kita apa anak saya tu kalau duit dah anak siapa mana. Pai apa boleh engineer apa boleh wisawak apa boleh ngaji lah ke anak cerdik sungguh. Ikut royak orang putih apa pandai. Anak mungkin tak apa nak kepo. Kena tak sungguh kita. Sungguh tak kita. Sungguhlah masyarakat kita. Kalau tu carilah jalan nak boleh sanggok anak. Yang mopok hok dak bergadak ni kaya sika. Dak makan kacih hok gedek tanah kat tepi pagar tu ya. Anak nak wicuk pat. Aduh, pening pada. Masya Allah, bukan kita menyanyi ni lah, mungkin ada ni bapa dah terajak mu ni. Ada, tapi duilah hak tu mengaji kita tak ada halal sikit habuk, tapi kita ni pun kena retilah rukun sembahyang itu lah. Kita nak back tu, jangan tinggal ilmu agama ni. Ilmu agama jangan tinggal. Kita nak mati dah. Kita nak masuk kubur dah. Kena Tuhan kita tak kenal, kena Nabi Muhammad kita tak kasih. Tu nak wis situ ya tak ada tujuan lain. Bukan kata duduk dutu. Duk pandai hina kat orang ngaji lain. Tak, kita pun nak tupai. Kita pun nak tupai satu hari kalau dia mau ngaji pat. Kita sakit demam. Kalau ada sensai dia mau tolong perubat kita sikit. Kita pun nak tupai tolong pergi masuk sama dia tu video tolong perubat kita sikit Jadi kalau dia mau jadi naipun tu, dia biar kita susah gapo lekat buku kena cari dia. Bukan kita tak situ tapi hok dak nombor hingga hok kita sendiri hok sungguh hok kita nak tupel lepas pada mati ni kita sanggup jadi. Tu kita dah heran. Hok tu dunia ni yalah okeylah dunia ni. Ya, membutung sengertilah dunia ni. Tapi kalau lepas mati ke Allah. Anak boleh jadi naik pun. Tapi pok yang mati, orang usang 4 orang ya kering. Lepas tu kita taruhlah kubur serupa. Kena. Orang tak ada bolong ngemah ada. Haram tak ada waklah tu. Pasal apa? Kita harta dengan tak ada kena tempat. Bolong mah, boh dalam long, wak long ngemah. Pasal apa pada pokku ni jasa banyak belajar. Tengok belok aku aci siapa aku boleh naik pun. Belok aku boleh jadi siapa jadi pad, jadi po'o. Rong payah bantu Masya Allah, gaji mahal. Ratus ribu sebulan lah. Lepas tu nak balas baik jasa pokku ni buat low dengan mah. Bapa mana nak suruh, tak imam mana nak jauh. Dosa pasal apa mubazir. Nak letak batal baru lah kita guru takwid dah. Orang buat batal dengan tanah ya. Apabila masuk dalam liyalah hak. Liyalah hak orang buat batal ni. Batal 4 lapis kepala muka kita ngiring. Gitu. Buat dengan tanah tu. Tak kepala jadi keleweh gitu. Pas kita tu tak imeh. Kita beli batal baru dah dia tidur. Tak imeh tak jauh dah bazir harta. Pasal apa ni? Tara tu pun hukum bazidah. Pasal apa? Orang panggil untuk hancur, untuk pahu. Nak masuk kubur ni kak. Orang buat batal dengan tanah. Lepas tu kak. Goliknya dia mau ukar nyatung hak letah ni. Ukar nyatung. Tara tu ya. Setengah-setengah tok guru dia nasihat pula.
ukannya tu tapi suruh selok kain kapal nak wi pipi ni rapat dengan tanah, nak wi berasa sejuk tanah. Pasal apa? Pasal apabila orang kamu habis tak lagi, dia hidup kelik, dia boleh ledah, aku mati dah ni, aku duduk mari negeri mana pula dah ni. Tu. Nah. Hai, ada tara tu yang mulia kita setara mana. Orang tunduk kita mengakak nak mari berjumpa dengan kita, orang siung tangi. Nah, kalau hak agama asing siung sapak kaki. Tapi apabila mati, setara tu. Nah, kalaulah kita tak lepas daripada neraka, rugi besar kita nah. Masya-Allah. Tak lepas daripada neraka. La ilaha illallah. Masuk kubur kena bakat dah. Nah, habis kat tu. Kita berada kat tu. Wa qala sallallahu akrimul ulama fa innahum indallah kurama'u mukramun wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sikit dah je. Apa dah ke masa? Ada berapa minit lagi? Ada lagi? Sikit-sikit. Tuju mana tu? Ini tanda ke tak? Dengan sebab itulah muka satu. Ui. Tu haji ni lah. Kita baca je. Bismillahirrahmanirrahim. Balik tasuk nah. Maka kecelakaanlah dan rugilah yang mana-mana manusia yang tinggal beramal dengan dia dengan Quran di dalam seluruh kehidupannya. Ada. Nah, ini kelebihan Quran ni. Maka kecelakaanlah dan rugilah yang mana-mana manusia yang tinggal beramal dengan dia dengan Quran, tinggal beramal di dalam seluruh kehidupannya. Quran ni dia ada halal, dia ada haram, dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada haram, dia 5 hukum. Nah, kita kena tahu nah kata hukum hak yang mesti kita ambil tahu ni. Nah, dalam agama dia ada hukum, 5 hukum. Satunya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, yang kelimanya haram. Nampak tak ni? Kalaulah kita tak buat amal dengan hukum wajib, nah, kita tak beramal dengan hukum wajib, maka kita buat amal dengan hukum sunat. Nah, apabila tinggal wajib dan sunat, wajib dah, sunat dah, jadi ada 3 lagi. 3 lagi apa? Haram, makruh, haram. Nampak tak ni? Lepas tu yang kita paling nyanyo, amalan hak yang kita buat sehari-hari tak terlepas daripada haram, makruh, haram. Haram ni boleh kira lagi, boleh ditebal. Tapi hak dok takut haram dengan makruh. Nampak tak ni? Hak kita dok buat sehari-hari ni ke? Hak kita dok buat sehari-hari ni dok pergi kedai, duduk tengok, duduk dengar, duduk pegang, duduk berjalan, duduk makan. Dia tak lepas pada 5 hukum tu. Aku dok tengok ni wajib ke? Aku dok tengok ni sunat ke? Aku dok tengok ni haram ke? Aku dok tengok ni haram ke? Aku dok tengok ni makruh ke? Lepas tu seluruh hidup kita ia tak terlepas daripada 5 hukum. Tak ada satu perbuatan kita hak tak ada hukum.
Pas melekat hafazah, melekat kiri kanan, dok tulis amalan kita baik jahat. Dia dok tulis ni. Kalau kita buat ni hak sunat, hak wajib, maka ia jadi pahala, jadi ibadat, maka melekat hak sebelah balik kanan tulis. Kalau lah hak kita dah buat ni hak haram dengan hak makruh, melekat hak kiri tu tulis. Dia tak ada nah. Tak ada. Nah, sebab tu kita pisah, jangan we jadi haram dengan makruh, kita we jadi wajib, sunat, haram. Boleh take care. Tak ada hukum. Lepas tu apabila kita tak buat dengan hak wajib, tak buat hak sunat, maka orang panggil kita beramal dengan, tinggal beramal dengan Quran. Pasal hak Quran perintah suruh kita buat dua perkara tu, hak wajib dengan hak sunat. Apabila kita tinggal hak wajib dengan hak sunat, kita buat hak haram makruh, berarti kata kita turut pimpinan syaitan dengan nafsu. Itulah tu haji. Kita tu hak wajib dengan tu hak wajib, hak sunat kita turut siapa? Mau buat hak wajib ni turut siapa? Mau buat hak sunat tu apa? Aku turut perintah Allah yang cara hak yang diajar oleh Nabi Muhammad. Hak sunat pun sebab tu, mau buat tu hak siapa dia, hak siapa dia suruh buat lagu ni supaya gerbang. Hak sunat. Nah kita kata. Lepas tu, pas ni gerbang ni perintah siapa dia? Perintah Allah, tapi ajaran contoh hak yang dibuat oleh Nabi. Pas ni hak haram dengan hak makruh, Tuhan suruh dah. Hak haram Tuhan suruh dah. Hak haram tu haji Tuhan suruh dah. Jawab widerah lah. Hak haram ni Tuhan Allah suruh dah hak haram. Allah tak berani ayat tu. Nah, hak haram ni, hak dia larang, jangan we buat. Pas dia suruh mek mana moga dia larang. Tu. Hak dia suruh hak wajib. Hak dia suruh hak sunat. Hak Tuhan suruh hak wajib dengan hak sunat. Hak haram Tuhan suruh kan dah. Hak makruh Tuhan suruh kan dah. Hak haram ikut mu. Nak buat tak sewak tak apa. Kalau membuat aku tak tulis dosa, pahala pun tak. Tak orang panggil hak haram. Nampak tak tu? Lepas tu kita buat hak wajib, kita buat hak sunat, Tuhan suruh. Berarti kata kita turut perintah Allah. Artinya kita turut Quran. Nah, apabila kita buat hak wajib dia nak sunat. Kalaulah kita buat hak haram dengan hak makruh, Tuhan suruh dah. Dah. Hapah mau buat juga. Mau buat juga. Kalau mu tak turut nafsu, mu turut syaitan. Lepas tu turut syaitan dengan turut nafsu, nah, boleh balas saya apa? Dengan kau. Turut buat hak wajib dengan hak sunat, boleh balas saya apa? Pasal hak wajib dengan hak sunat ni perintah Allah. Boleh balas saya syurga. Banyak tu tak apa dah tu haji lagi ni. Allahu akbar. Puak kita ni hati dia tak ada hukum ni, tengok mata kita ni tengok. Kita tengok kita tengok jalan ke sejai. Nah, tengok Quran. Ni tak, kalau tak kena hukum wajib, kena hukum sunat. Dia tak lepas dua tu. Nah, apa kalau kita pergi kedai, kita dok kena kat orang bujang dok jual, tak dok jual rendah pisang. Pas dok perhati tengok dia minah ni tak. Pas hukum jadi apa? Tak berani nak jawab juga tu Haji Rani ni. Lepas tu tahu dah kata Tuhan tak wi tengok orang perempuan hak yang halal nikah. Nah, tak wi tengok, pas kita kaca dak tengok dia marah. Pas dia marah kita kaca tengok juga, kita turut siapa dia suruh. Tuhan tak suruh. Pas siapa dia suruh? Pas kita sendiri ni siapa dia? Tak ke nafsu kita atau apa? Syaitan tipu. Hatulah. Hatu mengaji.
nak wi ada halal, nak wi ada wajib, nak wi ada sunat. Perbuatan kita jangan wi ada haram, jangan wi ada makruh. Makruh ni hingga lagi lah hak haram, hak sangat. Nah, jangan suka mengerjakan yang diharam. Apabila kita suka buat benda hak yang diharam, artinya di dalam hidup kita tak ada turut junjung titah perintah Allah. Berarti kata teka semasa membuat benda haram ni menjunjung titah perintah siapa? Tak nafsu setan. Pas turut demon ni, nafsu setan, hujung jatuh, akibat pergi ke mana? Nah, hak ni dah Allah akbar. Pas tu kena dah. Hak kita tulis, kecelakaanlah dan rugilah yang mana-mana manusia yang tinggal beramal dengan dia dengan Quran di dalam seluruh kehidupannya. Celaka, rugi, menyesallah orang yang tak beramal dengan Quran. Pasal apa? Amalan hak Quran suruh wajib dengan sunat, dan wajib dan sunat ni lah dapat balas sebaik daripada Allah Ta'ala. Dalil dah kita hadap kita kecek tak dah. Firman-Nya Ta'ala di dalam surah Fatir ayat 32. Nah, Tuhan ayat sendiri dalam Quran, "Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir." Tu dalil ayat Quran surah Fatir. Kemudian kami mewariskan kitab Al-Quran itu akan segala orang yang kami pilih daripada kalangan hamba-hamba kami. Nah, orang yang boleh dapat saka Quran. Saka Quran ni, Quran mari duduk bersama dengan kita. Kita ni dapat saka Quran. Turun temurun daripada tok nenek kita hingga sampai ke langit. Nah, kita boleh saka Quran. Nah, orang yang boleh saka Quran ini orang yang Allah Ta'ala pilih. Lepas tu setelah dia boleh saka ni, Quran lah yang merupakan saka hak orang dulu tahu, hak Nabi tinggal tahu. Quran ni pesaka hak kita boleh pesaka daripada Nabi-Nabi. Nah, lepas tu kita boleh pesaka Quran apa siap. Nah, kita ni orang hak terima pesaka. Pesaka duk oleh tangan kita dah Quran ni. Lepas tu jadi lagi mana? Dan setengah daripada mereka itu yang zalim bagi dirinya sendiri. Zalim diri lagu mana? Dengan tidak mengendahkan ajaran Al-Quran. Tu zalim diri. Setelah Quran ada dah dalam diri dia dah, dia nak beramal apa boleh dah, tapi dak weh dia sendiri buat nyanyo ke diri dia sendiri hingga sampai Quran hak duduk ajar dia, lari dia tak pakai, dia sanggup lawan Quran hingga sampai dia tak ada berasa sakit. Nah, dengan Tuhan jedek azab neraka selepas pada mati. Asalkan dia wisdak neraka sudah. Serenuk sebelah balik jalannya neraka. Sedap sebelah balik jalannya neraka. Maka dia neraka lah sedap bagi dia. Lagu ni orang panggil orang buat zalim diri dia sendiri. Pasal apa? Dia tak ada mengendahkan, tak ada berasa sakit, tak ada berasa takut. Nah, apabila dia mati, Tuhan akan bakar di dalam neraka. Lepas tu tak payahnya dia sendiri. Quran ada dah sepatutnya kena pakar lah. Tapi tak pakar. Sebab tu apabila tak pakar dengan hukum Quran, wajib sunat, hak halal, hak wajib, hak sunat, dia tak pakar. Inilah orang panggil orang wak nyanyi ke diri sendiri. Quran duduk tolong pimpin, duduk tolong ajar, tak dengar. Nah, yang kedua, dan setengah daripada mereka itu yang pertengahan. Nah, berarti tak pertengahan. Pertengahan ni sekali turut Quran, sekali turut syaitan. Ini tengah. Kau dengar orang bayar rasa rajin tu ngak pergi sejai.
Tekah habis semangat tu gawe, sebulan seminggu. Hingga siapa orang tanya, "Tu Haji Roni rahat ke mana ni, tak ada nampak ni." Tu jadi serba salah. Kalau hak betina pula, kok mana hari ni nampak kelubang ni? Oh, you nak pergi hantar orang Mekah. Pahak ni, hari ni kena pula ni, rambut duduk luar lecuk ni. Hak ni nak pergi danduk hari ni. Tu orang panggil serba salah. Kes sekali beluk, kes sekali ular Quran ni orang panggil muqtasidun. Orang duduk tengah. Nah, kes sekali jadi besen ni, kes sekali jadi baik ni. Kok mana boleh ni jadi? Tu orang panggil muqtasid. Nah. Lepas tu hak yang kita nak golongan yang terakhir ni. Dan setengah daripada mereka itu yang mendahului, yakni bersegera kepada ajaran Al-Quran dengan izin Allah. Orang ni hak golongan yang tiga ni, apabila dengar Quran apa siap, dia junjung titah perintah Allah Ta'ala serta merta hidup di dalam taat sampai mati. Nah, siapa punya orang bagi sejik hadiah bag. Ni dia pergi semaya sejik, dia patah apa hak yang Tuhan larang dia tak buat. Sanggup junjung apa hak yang Tuhan perintah. So sedekah, so pergi ke haji, jangan ngopak ke orang, jangan deki ke orang, jangan seka jahat, jangan curi hak orang, jangan zina. Ada orang panggil apabila dengar hukum Quran selalu dia patuh. Hak ni golongan yang ketiga ni lah hak yang kita nak, sabiqum bil khairat. Jemur kepada segala jalan yang kebajikan. Apabila dengar jalan yang kebajikan, selalulah dia ambil taat, ambil padu. Nah, ni hak kita nak. Hak saat ni, hak mula-mula saat ni, dengar gitulah, tak pacah sekarang apa. Hak ni buat nyanyi ke diri sendiri. Hak yang kedua ni serba salah, sekali sekali tak. Sekali alim, sekali jahil. Nah, amal sekali-sekali sebab orang alim. Amal sekali super teruk berhadap orang jahil. Kok mana dia jadi sekali beluk, sekali ular gitu. Ni hak yang kedua. Hak yang ketiga ni apabila dia dengar perintah Quran, pakai dia taat, dia junjung terus lalu dah. Ambil dia daripada awal dia di muda hingga sampai ke dia mati, dia hidup di dalam taat, tak buat dosa besar, turut pimpinan Allah. Hak ni yang kita nak. Bermula demikian itu, iaitulah limpah kurnia yang sangat besar. Orang yang boleh duduk lagu ni lah, inilah orang yang boleh hidup di dalam limpah kurniaan, hidup di dalam rahmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Inilah apabila dia mati selalulah dapat balasan dari Allah. Allah Ta'ala beri balas baik ke dia. Nah, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala pilih kita masuk di dalam golongan yang keempat, golongan yang ketiga ni. Nah, dan hak mana yang mari di hari ini, mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan kesiabelah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita hidup di dalam taat, beri hati kita berasa terbuka. Nah, jalannya taat, berasa sedap, berasa serenuk di dalam taat. Nah, itu katuk segala jalannya deraka. Jalan nafsu, jalan syaitan, walaupun nampak sedap pada rupa zahirnya, tapi hujung jatuh akibatnya nak jadi jahannam. Nah, semoga Allah Ta'ala akan katuklah, jangan begitu bimbing kita kepada arah tu, insya-Allah. Amin. Nak berada dah. Tak say, jangan tanya pos, nak tanya minggu depan dah. Nak tanya lagi? Langsung dapat dah tu Haji. Oh, apa dah? Apa lagi? Apa kita waduh tak rok letih ke ni. Terima kasih di atas perhatian semua. Semoga hak mana kasar kecil jadi nampak kata kekasaran tu agak maaflah. Dan apa yang dapat pengajaran daripada tazkirah ataupun pengajian kita di hari ini, jadilah hubah dan penawar untuk kita selamat di masa depan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa a'udzu amri illa Allah, innallaha basirun bil ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.